Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kepala 8 akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Isu Transgender di Malaysia. LGBT adalah singkatan daripada lesbian, gay, bisexual dan transgender. Pengenalan transgender. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, transseksual atau transgender ialah seseorang lelaki atau perempuan yang berperasaan dan berpenampilan sebagai anggota jantina yang satu lagi dan kadang-kadang menukar organ jantinanya melalui pembedahan. Menurut Islam, transgender adalah amalan songsang dan perlakuan yang bertentangan dengan jantina. Dalam laporan berita pada Oktober 2018, JAKIM telah mendedahkan peningkatan golongan transgender daripada 10,000 individu pada 1998 kepada 30,000 individu. Hukum transgender menurut Islam adalah haram dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Transgender dibahagikan kepada 3 istilah. Istilah yang pertama ialah al-mutasyabih, yang bermaksud kedua-dua jantina menyerupai jantina yang berlawanan dengan sengaja. Istilah kedua pula ialah al-mukhannas, yang terbahagi kepada 2 bahagian. Bahagian yang pertama ialah mukhannas khalqi, yang bermaksud lelaki menyerupai ciri-ciri kewanitaan secara semula jadi. Yang kedua, mukhannas ghairi khalqi, yang bermaksud lelaki yang memiliki ciri-ciri wanita yang dibuat-buat. Istilah yang ketiga pula ialah al-mutarajjilat, yang bermaksud wanita menyerupai lelaki dengan sengaja. Seterusnya, hukuman transgender di Malaysia adalah berbeza mengikut negeri masing-masing. Contohnya, di negeri Kelantan di bawah Enakman Jenayah 1985 mengenakan denda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjara tidak lebih 4 bulan atau kedua-duanya sekali. Yang menyebabkan berlakunya transgender. Faktor yang pertama ialah kurang didikan dan perhatian daripada pihak ibu dan bapa. Ibu bapa yang tidak meluangkan masa dengan anak-anak mereka menyebabkan mereka bergaul tanpa batasan dan bimbingan. Seterusnya, faktor kecelaruan jantina. Faktor ini muncul apabila seseorang itu merasakan dirinya tidak sesuai dengan jantina yang seadanya dan ingin menukar jantina tersebut. Manakala faktor yang terakhir ialah faktor kurang penghayatan agama. Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor, CAIS, iaitu Datuk Seri Haris Kasim berkata, walaupun pendidikan agama itu telah diberikan sejak mereka kecil, namun amalan kehidupan beragama agak kurang diamalkan oleh individu ini yang terlibat dengan LGBT tidak dapat membezakan antara perkara yang baik maupun yang buruk. Hal ini menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan rakan dan faktor sekeliling yang mendedahkan mereka kepada golongan LGBT. Kesan pelibatan diri dalam transgender. Yang pertama, kesan kepada individu. Individu yang terlibat dalam transgender akan mendapat kejenuhan, makian, cacian dan ejekan oleh orang sekeliling. Hal ini akan menjadikan masa depan mereka gelap. Yang kedua, kesan kepada masyarakat. Kesan transgender kepada masyarakat amatlah dahsyat kerana ia melibatkan maruah sekumpulan masyarakat yang berpegang kepada tata susila dan pegangan agama. Yang ketiga, kesan kepada agama. Ibadat harian yang wajib ditunaikan tidak dapat diberi perhatian secukupnya oleh orang Islam. Cabaran dalam mendepani isu transgender. Yang pertama, hak asasi manusia. Walaupun golongan transgender tidak diiktiraf di Malaysia, namun golongan transgender tidak boleh didiskriminasi. Yang kedua, psikologi golongan transgender. Akibat stigma dan diskriminasi oleh masyarakat sekeliling serta konflik dalaman yang bertentangan dengan fitrah semula jadi manusia menjadikan golongan transgender menghadapi masalah tekanan. Yang ketiga, undang-undang Malaysia. Di Malaysia, undang-undang di setiap negeri membolehkan pihak bidang yang berkuasa mengambil tindakan terhadap golongan transgender di negeri masing-masing. Seterusnya ialah cadangan dan penyelesaian terhadap gejala transgender. Yang pertama iaitu bimbingan konseling syar'i oleh kaunselor syar'i. Ini merupakan satu kaedah yang sangat penting kepada golongan transgender ini untuk berkongsi pengalaman hidup mereka dan perasaan mereka. Pendakwa pula perlu mengambil berat terhadap personaliti mereka di mana mereka perlu bersikap terbuka, mudah mesra dan tidak mudah menjatuhkan hukuman kepada golongan ini. Yang kedua ialah kesedaran undang-undang. Pendedahan dan pendekatan perlu
dijelaskan kepada golongan ini, khususnya dalam hukuman syariat Islam. Seterusnya ialah program outreach. Program ini dijalankan selama 3 hari 2 malam yang telah dilaksanakan oleh JAKIM. Golongan ini perlu didekati, bukan untuk dijauhi. Antara aktiviti yang dijalankan ialah snorkeling, climbing, bermain bola sepak dan sebagainya. Namun begitu, pengisian rohani perlu diterapkan dalam golongan ini. Sebagai rumusan, semua pihak haruslah memainkan peranan dalam mencari jalan penyelesaian, sama ada dalam bentuk bimbingan atau penguatkuasaan perlu diperkasakan. Keutamaan dalam konteks makasih syariah untuk memelihara agama dan keturunan dengan penekanan kepada maslahah ummah hendaklah menjadi tunjang dalam menepati ancaman dan cabaran ini. Seterusnya, masyarakat perlu bersikap terbuka dan tidak terus memandang rendah dan jijik kepada golongan ini. Ini kerana mereka ini juga manusia biasa yang tidak terlepas dari melakukan kesalahan.